Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita kembali lagi untuk bahagian control desk, di mana tempatnya adalah panel-panel untuk kita memulakan eksperimen ataupun operasi makmal kita. Oke. So, apa yang kamu nampak di sini sekarang nih adalah panel-panel yang perlu kita akan gunakan. So, sini kamu nampak main switch, control switch, and then ini adalah primary dan secondary button, hijau dan merah lah. Dan ini pula adalah voltage regulation. Alright. So, fungsi-fungsi ini semua adalah seperti ini. Sebelum kita on nih, kamu akan nampak di dalam control desk ni ada SOP dia, Standard Operation Procedure, how to operate a control desk. Kamu boleh nampak lah benda-benda ni semua. Tapi tidak apa, saya akan jelaskan part by part. Alright. So sebelum tu kita akan on dulu current. Di mana current yang seperti mana yang saya sebut sebentar tadi adalah supply ini adalah daripada 3 phase 415. Okey, 415 dia akan pergi ke sini dulu. Dan kita on main switch. Nampak ni kunci ini, kita on control switch. Okey, control switch. So kamu akan nampak untuk meter-meter ni dia akan menyala. Okey, untuk 2 meter ni pula kita tidak akan pakai disebabkan dia masih lagi di selenggara dan masih belum boleh digunakan. Duka citanya lah. Alright. So lupakan ini, kita fokus kepada ini pula. So ini adalah meter peak voltmeter, di mana dia akan digunakan untuk pemasangan AC, dan ini pula DC voltmeter digunakan untuk pemasangan DC. Dua-dua meter ni akan boleh digunakan serentak sekiranya pemasangan kita memerlukan bacaan AC dan juga bacaan DC. Alright. So, kamu boleh tengok sekarang, saya telah membuat satu pemasangan di dalam. Okay, pemasangan di dalam tu adalah pemasangan AC setup. Sebuah pemasangan yang mudah dan eksperimen pertama. Okey, ini adalah nanti saya akan explain lah macam mana cara pasang dia, membuat connection di dalam tu, dan bagaimana untuk mengenali setiap equipment di dalam tu. Okey, kita kembali ke sini, kita melihat. So, pemasangan sudah di dalam. So, kita cek. So, sini dia ada nampak sikit seperti mana maksimum current sini adalah 140, tapi tidak apa, dia letak sini di display 142, tidak apa tu. Alright. Dan voltage dalam keadaan kosong. So kita tengok secara operasi dia adalah seperti ini. Untuk memulakan eksperimen, kita tekan primary button dan secondary button, di mana maksud dia primary current telah memasuki ruang, secondary telah memberi voltage ke dalam transformer yang ada di dalam sana. Okey. Alright. Dan fungsi voltage regulation ni pula adalah untuk kita menjana voltage mengikut jarak gap ataupun standard reading yang kita perlu untuk kita dapat untuk bacaan breakdown. Alright. Dia ada dalam lab sheet ni lah. Okay, dia ada dalam lab sheet ni, ataupun kamu akan diterangkan jugalah. Alright, oleh pensyarah kamu nanti masa dalam kelas ke apa. Okay, so untuk sekarang ni kamu boleh lihat sana. Kalau kamu boleh tengok, kalau nampak dari video ni, dia dalam keadaan 20 mm. Okey, 20 mm, di mana
20 mm tu kamu boleh tengok. Okey, kejap. Okey, ada dalam 20 mm. Alright, kamu nampak tanah tu? Maaf kalau video tidak begitu jelas. Dan kamu nampak tu ada spear di sana tu. Itu kita panggil sampel untuk pengujian insulation untuk DC. Alright. Okay. So dia punya adjusting tu adalah melalui di sini, measuring spear gap. Alright. So voltage nanti kita akan increase dia. Okay. Okay, contoh sini kita telah increase 76 voltage, okay, dan secondary voltage pula adalah 50 kV, di mana voltage di increase daripada transformer di dalam tu. Okay, dan dia sudah berlaku breakdown sebentar tadi. That's why kita nampak button secondary hijau ni dia menyala. Okay, kita buat semula. Kita buat semula. So cara tekan balik primary ni. Kita mulai semula. Kita dengar tu ding switch dia tengah on, maksudnya bekalan telah diputuskan. Okay, tekan primary, secondary. So kita akan tekan reset balik. Okay. Okay, kita boleh tengok di sana, di dalam tu, di spear tu, dia akan mengeluarkan satu spark. Itu adalah breakdown dia. Okay, breakdown. Dan breakdown dia mengeluarkan bacaan 54 kV. Okay, 54 kV untuk keadaan 10 atau 20 mm. Okay. Alright, so dalam reading, standard reading ni dalam standard reading ni untuk 20 mm ataupun 2 cm lah. Okay, diameter spear tu adalah 10, lebih kurang. Kita hanya beza 4 saja. Sini 58 dan sini 54, begitu. Alright. Okay. So harap untuk bahagian control desk ni kamu faham. Tidak apa, tapi insyaAllah kamu akan ada peluang akan masuk ke makmal. Setahu saya, saya rasa kamu akan ada peluang masuk di makmal ni, dan kita akan lebih jelaskan lagi lah macam mana penggunaan dia ni. Okay. So kita offkan balik regulation tu, kita turunkan voltage dia. Okay, tekan primary button. Sebab kita akan masuk ke dalam tu untuk discharge. Okay. Off control switch. Matikan main switch. Okay, button ni. Dan kita akan matikan bekalan. Okay, bekalan isolator. Ni, kita mati. Alright. Alright, sekarang kita akan masuk bahagian discharge dan juga macam mana kita mau mengenal pasti alat-alat yang perlu kita buat semasa pemasangan. Okey, maksud dia mengenal pasti macam apa alat yang perlu kita pakai untuk pemasangan AC di dalam tu. Okey. So kita buka ni. Dan seperti mana yang saya nyatakan sebelum ni, electrode ataupun kita panggil earthing rod ni, pastikan kita discharge dahulu. Okay, discharge dahulu. Okay, discharge dia.
untuk pastikan tidak ada apa-apa daya elektrik di bagian paras lantai dia ni. Dan kita sudah discharge, kita masuk discharge setiap alat-alat yang ada dipasang, alright, sebelum ni, dan kita akan letakkan semula loading rod ni. So, okay, saya akan jelaskan untuk alat-alat ini. Ini adalah connecting cap. Alright, connecting cap. Di mana connecting cap ni dia mempunyai nombor. Okey, harap terang. Okey. Dan setiap alat-alat ni dia mempunyai nombor masing-masing dan memudahkan kamu untuk mengenal pasti pemasangan. Begitu. Dan ini kena panggil flow pedestal, okey? Flow pedestal. Alright, seperti mana yang kamu nampak di sini. Alright. Okey, ini flow pedestal. Kita pasang dan ini tidak perlulah. Okey. Flow pedestal. Dan ini adalah space bar. Space bar ni juga mempunyai nombor 9118. Okey. Dan dia dipasang bahagian sini. Dia untuk membuat penyambungan paras bawah. Okey. Dan pemasangan ni ada klip dia ni untuk kita masukkan. Okey. Dan ini kita buka atau masukkan dia. Alright. So, ini pula dia berfungsi seperti connecting rod. Connecting rod adalah ini. Connecting rod. Nah, cara pemasangan dia di sini kita boleh lihat. Masukkan saja begini dan begitu. Dia mudah dan tidak menyusahkan untuk pemasangan. Dan connecting cap ini, connecting cap dia pasang macam begini. Alright. Untuk penguasaan AC. Okey, flow pedestal pula kita letak di bawah dan letakkan dia begitu. Okey. Setiap alat-alat sini dia ada nomor masing-masing ya. Okey, apa yang kamu nampak ni dia semua ada nomor masing-masing. Mungkin kamu boleh nampak sudah 9121. Okey, macam ni 9124. Alright. Mungkin lab sheet kamu boleh dia akan nyatakan alat-alat nomor tu apa nama dia dan apa kegunaan dia. Dia berfungsi seperti apa. Begitu. Okey. Untuk bagian transformer pula, alright. Bagian transformer kita boleh lihat di sini. Testing transformer single phase. Dia maksudnya single phase ni dia rating dia baru phase 1 lah. So kamu boleh nampak dia primary connect, terminal dia macam mana, secondary dia macam mana. Alright. Boleh nampak tu. Dia punya nombor pun model HB9105. Begitu. So dia punya pemasangan ni dia terus dari paras bawah ni. Dia terus ke bahagian yang ada tombol biru tu. Ini adalah pemasangan untuk transformer. Regulated voltage adalah untuk transformer. Main yang dari primary current 3 phase. Okey. Alright. Dan untuk bahagian ini, okey, bahagian ini yang kamu nampak ni kabel ni. Okey, kabel yang kamu nampak ini kabel AC. Maksudnya AC ni kamu boleh nampak pemasangan dia. Okey, alamak dia tu. Okey. Dari sini yang ada marking AC ni. Alright, yang ada marking AC ni. Dia boleh buka ni. Buka dan pasang balik. Dan oleh kerana kita membuat pemasangan AC, kita pakai AC. Kita letak marking di sana. Alright.
Oke. Oke, maybe ada tertanya. Kabel ni, kabel apa? Kabel ni adalah berfungsi untuk kita membuat secara auto mendapatkan gap di sini. Di mana auto maksudnya kita membuat dia punya pergerakan ataupun melalui control dash sana, control panel. Dan sini juga kita boleh buat manual sebenarnya. Kita ada sini. Kita ada manual. Oke. Ini tombol manual dia. Sekiranya ini sekiranya sini ada masalah, kita boleh guna manual. Begitu. So kamu boleh nampak gap dia. Kamu boleh nampak gap dia melalui sinilah. Gap dia nih. Sekarang dia dalam keadaan berapa? 20 mm something. 20 mm lah. 20 mm. Oke, 20 mm. Di sini nih. Spear gap dia. Alright. So dari segi pemasangan dan pengenalan alat-alat rasanya maybe jelas untuk setakat nih. Dan insyaAllah kalau kamu ada peluang kamu akan datang lab juga. Dan situ kita akan jelaskan yang lebih jelas lagi untuk kamu semua. Begitu. Apa lagi saya mau explain sama kamu? Oke, ini grounding switch. Dia berfungsi seperti earthing rod juga ataupun electrode, dia berfungsi. That's why yang kamu dengar kalau bila dia breakdown dia akan berbunyi macam ni. Oke, earthing rod. Dia untuk discharge current juga. Kalau kita letak dia di alat sinilah. Itu untuk eksperimen seterusnya. InsyaAllah kita akan dapat terangkan lagi kepada kamu. Alright. So, apabila pemasangan ini telah selesai dipasang, komplit sebegini rupa, dan pemasangan pun tidak mengambil masa lama, dia hanya dalam 2 atau 3 minit saja kalau kita dapat mengesan alat-alat ni dan pasang berdasarkan lab sheet. So kita akan keluar. Okey, kita akan keluar di mana kita akan ambil semula elektrod ni. Elektrod ni kita kena letak seperti ini. Okey, why? Kenapa dia letak begini? Untuk memudahkan kita ingat sebelum kita masuk ke equipment room, kita kena first kita pegang adalah earthing rod untuk kita membuat discharge lantai dan alat-alat yang telah dipasang selepas kita online current ataupun mengambil bacaan. Ya, semua kita tahu bacaan di dalam kilovolt kan. Kita takut risau sekiranya ada current ataupun voltage tertinggal di dalam. Benda-benda ni berfungsi sebagai kapasitor dan resistor, menyimpan current. Kita risau dia masih ditinggal, that's why kita perlu earthing rod untuk discharge dia. Harap jelas. Dan kita tutup pintu. Dan kita boleh terus ke control desk untuk membuat bacaan seterusnya dan sebagainya. Alright, kita akan jumpa lagi untuk eksperimen seterusnya. Oke? So harap dapat faham. Oke, guys. Alright.